Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh kepada semua pelajar-pelajar. Okey, hari ini jumpa lagi kita reka bentuk dan teknologi. Okey, masih lagi dalam bab 1 ya, pengenalan kepada reka bentuk dan teknologi. Okey, sebelum cikgu mulakan kelas, cikgu nak kamu semua tonton ikut tayangan ini dan faham apa yang ingin disampaikan.
Okey, menarik tak video yang kamu tonton tadi? Saya rasa semua pernah tengok kan video Ejen Ali, dan ada pelbagai watak yang ada dalam tu kan. Ada watak jahat, ada watak baik. Okey, video tadi yang kamu tonton, dia memaparkan 5 watak tercantik yang ada dalam siri animasi Ejen Ali. Okey, kalau berdasarkan video tadi, cikgu nak kita sama-sama fikir kan, apa maksud tersirat yang cikgu nak sampaikan masa tayangan tu, melalui isi kandungan video tu. Kamu tengok ya, ada 5 watak kan. Okey, watak tu semua watak perempuan. Okey, setiap watak ada peranan dia masing-masing. Betul tak? Peranan tu contoh apa tugas dia dalam misi animasi tu. Maknanya kalau tak ada satu watak ni, animasi ni mesti akan jadi tidak menarik. Betul tak? Ada watak penjahat. Dalam 5 watak yang ditunjukkan dalam video tadi, ada watak penjahat. Kemudian ada watak baik. Watak penjahat tadi ada 2-3 orang kan, ada perempuan Cina. Yang baik tu pun ada Alicia, ada yang nama Iman. Okey, dalam setiap watak yang diterangkan dalam video tadi, kamu tengok diterangkan juga senjata-senjata yang digunakan dalam siri animasi tu bagi nak menjayakan watak dia dalam siri tersebut. Okey, senjata tu pun ada fungsi dia juga dalam cerita ni. Kalaulah kata dibagi watak, satu watak penjahat tapi tak ada senjata, kamu rasa agak-agak watak dia tu boleh jadi menarik atau tidak dalam cerita ni? Mesti tak kan? Okey, contoh dia macam Iman. Okey, dia salah satu-satunya watak yang memakai tudung. Dia ada senjata tudung dia tu kan. Okey, boleh buat senjata masa dia melawan musuh. Okey, jadi secara kesimpulannya daripada video tadi, maknanya apa yang kita faham dalam siri animasi tu, dia mesti ada watak atau peranan masing-masing dalam cerita. Sama juga dalam topik yang akan cikgu ajar hari ini, maknanya dalam reka bentuk dan teknologi, okey, ada peranan. Apa peranan reka bentuk dan teknologi kepada masyarakat luar, kepada pengguna, kepada individu? Maknanya ada peranan dia. Maknanya tak adalah reka bentuk ni tiba-tiba dicipta ataupun teknologi dicipta oleh manusia tanpa ada peranan. Kalau tak ada peranan, tak ada manfaat, tak ada fungsi, buat apa manusia cipta? Betul tak? Okey, jadi itu kaitan yang cikgu nak fikir. Kamu fikir kaitkan antara video yang cikgu tayang tadi dengan apa yang akan kita belajar hari ini. Kemudian lagi satu, kita akan belajar pasal etika. Okey, etika dalam reka bentuk dan teknologi. Maknanya dalam kita buat sesuatu produk, okey, ada garis panduan yang kita mesti patuhi. Kemudian kita akan belajar juga kerjaya yang terlibat dengan bidang reka bentuk dan teknologi. Okey, sebelum tu kita tengok dulu apa objektif pembelajaran kita pada hari ini. Okey, objektif pembelajaran kita pada hari ini ada 3. Yang pertama, untuk mengenal pasti peranan reka bentuk. Okey, yang ini dia menyasarkan kepada 3 kelompok. Nanti cikgu akan terangkan apa 3 kelompok tersebut. Objektif yang kedua, menghuraikan etika dalam reka bentuk. Yang ketiga, yang tadi objektif kedua ya, menghuraikan etika dalam reka bentuk. Objektif yang ketiga yang terakhir iaitu mengenal pasti kerjaya dan tugas dalam bidang reka bentuk dan juga teknologi. Okey, sekarang jom kita masuk kepada pembelajaran kita yang pertama. Okey, kita tengok dulu 1.2.2 iaitu peranan reka bentuk. Okey. Peranan reka bentuk. Tadi cikgu sebut ada 3 kelompok. Maknanya reka bentuk ni dia memainkan peranan kepada 3 kelompok ini. Okey, individu, kepada masyarakat, kepada pengeluar dan juga negara. Okey, kita tengok peran menguntungkan kelompok-kelompok ni. Maknanya ada kebaikan dan juga manfaat ya. Maknanya daripada reka bentuk ni, sebab apa dia menguntungkan ketiga-tiga? Bukan maknanya individu sahaja, bukan masyarakat sahaja, bukan pengeluar dan negara sahaja. Sebab dalam nak menghasilkan sesuatu produk, dalam nak melakukan reka bentuk, dia melibatkan banyak peringkat ya.
peringkat pertama kena ada reka bentuk dulu, kena ada design dia dulu, perancangan dia dulu, kemudian ada peringkat pembuatan. Bila peringkat pembuatan mestilah melibatkan masyarakat, betul, ada pekerja kan. Kemudian dia akan pergi kepada peringkat pengeluar dan negara. Daripada produk, daripada kilang tu, kita nak keluarkan ke pasaran, maknanya kita akan guna pengangkutan. Okey, bila dah kita pasarkan dekat kedai, dekat pasar raya, kemudian ada keuntungan, ada pembelian. Jadi bila ada jual beli, kita akan ada keuntungan kepada negara juga. Dan reka cipta produk-produk baru ni juga akan menguntungkan negara. Okey, nanti cikgu akan terangkan satu persatu. Kita pergi dulu kepada peranan reka bentuk terhadap individu. Okey, apa fungsi dia ataupun apa peranan dia kepada individu? Okey, individu dia memberikan kebebasan memilih kepada pengguna mengikut kemampuan dan keperluan. Maknanya contoh awak pergi beli kotak pensel dekat kedai, ada banyak jenis kotak pensel. Ada yang buat daripada besi, ada daripada plastik, ada daripada kain. Jadi bila ada reka bentuk yang berbeza, pengguna bebas memilih. Dia nak pilih yang mana satu yang dia mampu ataupun yang dia perlukan. Okey, itu contoh. Kemudian menjadikan pengguna lebih kreatif, mudah melakukan tugas dan menciptaan Tuhan. Okey, pengguna akan jadi lebih kreatif ya. Mana bila dia tengok, maknanya kalau dulu kotak pensel mungkin kotak pensel daripada kain saja. Kemudian bila dia reka cipta, kain mungkin mudah koyak, kena air dia akan jadi basah. Kemudian adalah inovasi, jadilah kotak pensel daripada besi. Okey, kemudian lagi satu, menerima manfaat daripada sumber alam ciptaan Tuhan. Bila kita reka produk, maknanya kita akan gunakan sumber-sumber alam. Jadi kita manfaatkan sumber-sumber alam yang ada tu daripada kita buang begitu sahaja. Okey, yang seterusnya, peranan menggunakan sumber alam secara terhad dengan bijak dan optimum tanpa menyebabkan pembaziran. Okey, ini ada kaitan dengan poin kedua tadi. Kita guna secara terhad. Maknanya tidak membazir. Kalau kita nak guna, contoh kita nak buat produk perabot kayu, kita guna ikut kuantiti yang kita nak. Jangan kita kata pergi tebang pokok, kemudian kita biarkan pokok tu, sebab pokok ni mengambil masa yang lama untuk jadi pokok balak yang umur matang. Okay. Yang keempat, memupuk sikap bersyukur kerana kehidupan semakin dipermudah. Okey, kita kena bersyukur sebab adanya produk-produk ni. Contoh kalau tak ada mesin washing, mudah tak untuk kita basuh kain dekat rumah. Jadi kita kena bersyukur. Maknanya bila ada reka bentuk ni, kita sendiri nak melakukan satu kerja dekat rumah dipermudahkan. Yang terakhir, menghasilkan reka bentuk yang serba boleh dan kaya dengan idea. Okey, menghasilkan reka bentuk yang serba boleh. Maknanya tak semestinya boleh buat satu tugas. Mungkin ada juga produk yang boleh buat banyak tugas. Okey, contoh reka bentuk vacuum. Kalau dulu vacuum hanya untuk sedut habuk-habuk sahaja kan. Sekarang ni dia dah boleh sedut air sekali. Maknanya tempat-tempat yang basah kita dah boleh guna vacuum. Okey, kemudian kita tengok peranan reka bentuk kepada kelompok yang kedua, iaitu kelompok masyarakat. Okey, yang pertama, melindungi dan memelihara etika sosial. Maknanya kepada masyarakat ni, kita boleh lindung etika sosial yang ada. Kalau dulu kita basuh kain tepi sungai kan, wanita-wanita basuh kain tepi sungai, anak dara. Jadi bila dah ada ni, kita dah melindungi. Maknanya kita tak perlu keluar rumah mendedahkan kita kepada bahaya. Okey. Yang kedua, menyokong, melindungi dan juga mempelbagaikan etika budaya. Maknanya bila ada reka bentuk yang berbeza ni, kita dah mempelbagaikan etika budaya. Bukan kata budaya dahulu, mungkin budaya dahulu kita masak guna arang, guna kayu api. Jadi bila dah ada, sekarang dah ada dapur memasak. Kemudian ada pula yang jenis elektrik kan. Sekarang ni dah canggih, ada apa? Air fryer, dipanggil pressure cooker. Jadi kita dah mempelbagaikan budaya kita. Yang ketiga, melahirkan nilai-nilai estetika. Okey, estetika ni keunikan lah, kecantikan. Kita reka suatu produk mesti ada daya tarikan. Maknanya kita bukannya reka produk yang nampak tak menarik. Bila tak menarik ni, pengguna tak akan beli. Okey, kemudian melahirkan masyarakat yang kreatif dalam penggunaan sumber. Okey, kreatif. Maknanya kita nampak ada pokok kayu, ada tayar terbuang, kita nak buat apa? Jadi masyarakat yang tengok tu yang nak. Jadi tayar tu boleh guna sebagai
pasu bunga, ada yang buat tayar tu sebagai tilam untuk kucing, okey. Macam-macam. Kemudian yang terakhir, membentuk masyarakat yang lebih bertamadun dan berdaya maju. Okey, lebih bertamadun dan berdaya maju melalui penciptaan-penciptaan produk-produk yang lebih bagus ni lah. Okay, yang terakhir kita tengok peranan kepada kelompok pengeluar dan juga negara. Okey, apa dia peranan yang pertama? Okey, mengeluarkan produk berjenama, melindungi hak cipta, kemudian meningkatkan pendapatan negara, kemudian menjadi aset negara yang berharga. Maknanya bila kita reka sesuatu benda, kita letak kita punya brand, made in Malaysia contoh. Jadi kita dah keluarkan jenama negara. Okay? Dia salah satu aset lah. Bila dah jadi ni, maknanya negara kita boleh berbangga. Kita dah hasilkan satu teknologi macam ni. Negara lain tak dapat buat, negara kita dah cipta. Kemudian dapat menjaga maruah dan keselamatan negara. Okey, melalui penciptaan produk-produk, contoh keselamatan ni macam produk-produk yang melibatkan pertahanan. Seterusnya menjadi penanda aras sebagai negara maju. Maknanya kalau negara maju ni dia dah cipta apa? Sampai mana dia punya teknologi? Kita dah ada penanda aras. Okey, dah ada drone kawalan jauh. Contoh negara maju. Kemudian boleh menghasilkan kereta sendiri ke, boleh menghasilkan kapal terbang sendiri ke. Jadi kita ada penanda aras tu bila dah ada penciptaan produk-produk yang baru ni. Okey, kita tengok pula kepada kita punya subtopik yang kedua. Okey, subtopik yang kedua iaitu etika dalam reka bentuk. Okey, kita tengok pula apa yang ada tu. Okey, sebelum tu kamu semua kena tahu dululah apa yang dimaksudkan dengan etika. Okey, etika ni adalah nilai murni. Okey, nilai murni yang menjadi pegangan dan amalan seorang pereka bentuk supaya hasil ciptaan dia ni tidak memudaratkan diri pereka bentuk bila dia nak hasilkan produk. Mestilah produk itu tidak membahayakan orang lain ataupun diri dia sendiri. Bila dia hasilkan produk yang berbahaya, okey, maksudnya dia dah tak mengikuti garis panduan seorang pereka bentuk ataupun etika ni sendiri. Okey, etika reka bentuk. Dia ada berapa? Ada 5. Okey, 5 etika. Yang pertama ialah jujur, kemudian selamat digunakan, keaslian dan juga mesra alam. Kita tengok yang pertama, jujur. Apa yang dimaksudkan dengan jujur dalam reka bentuk ni? Okey, jujur dalam menentukan produk untuk mencari keuntungan tanpa membebankan pengguna. Okey, produk sewajarnya. Bila pereka bentuk ni buat sesuatu produk, dia akan tetapkan harga berapa yang dia nak jual. Okey, jadi harga dia ni mestilah tidak membebankan pengguna. Okey, tengok contoh gambar ni kan, kalau kita pergi pasar. Dan satu lagi, dia tidak mempunyai agenda lain. Dia letak barang harga mahal. Okey, rupa-rupanya di bahagian atas tu mungkin produk dia bagus. Contoh kalau barang-barang sayur-sayur macam ni, bahagian bawah dia akan letakkan yang dah lama, yang dah buruk, buah yang dah buruk. Jadi ada agenda lain. Dia kata sayur-sayur dia segar, sebab tu dia letak harga mahal. Jadi itu maknanya tidak mempunyai etika jujur dalam dia mereka bentuk sesuatu produk. Contoh lagi, dia reka satu produk tu cantik daripada luar. Rupa-rupanya motor dekat dalam tu mudah rosak, ataupun bateri yang digunakan betul bateri yang tidak berkualiti. Jadi ada agenda lain. Kita tak naklah pereka bentuk tu mempunyai agenda lain. Okey, kemudian kita tengok etika yang seterusnya iaitu etika bermanfaat. Apa yang dimaksudkan dengan bermanfaat ni? Bermanfaat ni produk yang dihasilkan dapat memberi manfaat kepada pengguna.
Semakin ramai menggunakan produk tersebut, semakin bermanfaat produk tersebut kepada pengguna. Tengok contoh gambar kan. Zaman dulu kita guna kukur kelapa ni. Kemudian ada juga yang guna parut. Besi parut tu. Kemudian ada sekarang ni yang guna mesin parut kelapa. Jadi antara tiga produk ni fungsi dia sama. Produk dia sama. Jadi ramai dah guna mesin parut kelapa. Jadi produk-produk yang tradisional ni, yang lama ni dah semakin kurang memberi manfaat kepada kita. Okey, kita tengok pula etika yang seterusnya. Okey, tadi kita dah tengok jujur dan bermanfaat. Kita tengok pula etika selamat digunakan. Apa yang dimaksudkan dengan selamat digunakan? Okey, selamat digunakan, menghasilkan produk yang selamat dan tidak memberi kesan sampingan kepada pengguna. Okey, ni yang saya kata tadi tu. Produk kita ni mesti tidak berbahaya. Contoh ni. Okey, sekarang ni dah banyak. Okey, produk-produk dah melebihi paras yang selamat untuk badan kita terima. Okey, maknanya reka bentuk yang menghasilkan produk ni tidak mengikuti etika reka bentuk. Contoh lagi, material ataupun bahan yang digunakan ni boleh memantulkan cahaya. Kalau dia buat, maknanya bukanlah tak selamat lah. Maknanya kalau kita guna pada waktu malam, mungkin dia tidak boleh memantulkan cahaya. Okey, kita tengok pula etika yang seterusnya, mesra alam. Mesra alam, apa yang dimaksudkan dengan mesra alam? Menggunakan sumber semula jadi tanpa menjejaskan alam sekitar. Okey, yang ini kita gunakan bahan-bahan yang terbuang yang boleh dikita semula. Seterusnya adalah etika yang terakhir. Etika yang terakhir iaitu etika keaslian. Okey, apa pula yang kita faham dengan keaslian? Okey, keaslian kita tengok contoh. Ni produk, maknanya kita guna dengan usaha kita sendiri, bukan memplagiat atau kita meniru hasil kerja orang lain. Kalau tengok dekat sini contoh produk kosmetik ni ada produk tiruan dan juga produk asli. Okey, kalau produk asli mesti ada dia punya sedikit berbeza. Maknanya tak akan sama 100% dengan produk tiruan. Okey, tengok contoh yang sebelah ni pula, shampoo. Okey, dia punya perbezaan dia tulisan, botol sama, warna sama, jenis penutup pun sama, tapi dia punya label pula yang berbeza. Okey, kita tengok pula subtopik kita yang terakhir untuk 1.2.4, kerjaya dalam bidang reka bentuk dan teknologi. Okey, skop kerja reka bentuk dia melibatkan pelbagai bidang. Sebabnya dalam menghasilkan sesuatu produk dia akan melalui banyak proses. Okey, contoh yang pertama, idea produk. Sebelum reka bentuk menghasilkan produk tu sendiri, dia mesti mengeluarkan lakaran idea dan step dia. Kemudian step yang kedua, dia akan menyediakan perancangan. Maknanya perancangan tu dari segi bahan apa yang dia nak gunakan, kos berapa yang dia nak keluarkan, modal dari mana, sumber untuk mendapatkan bahan-bahan tu daripada mana, kemudian tenaga kerja dia nak gunakan berapa ramai, tenaga kerja tu melibatkan tugas-tugas yang macam mana. Kemudian selepas tu dia akan masuk kepada peringkat pembuatan dan juga proses untuk membuat produk tersebut, dan juga kawalan-kawalan ni maknanya dikawal produk tu mengikut kualiti dan kuantiti yang dihendakkan. Kemudian seterusnya peringkat pengkomputeran. Ini pengkomputeran ni jika ada yang melibatkan komputer lah, teknologi. Kemudian pengangkutan, maknanya kita nak angkut produk yang dah siap tu kepada kedai-kedai ataupun pasaraya. Kemudian peringkat yang terakhir iaitu penjualan. Okey, jadi maknanya dalam 6 peringkat ini dia mesti melibatkan pelbagai kerjaya. Kerjaya apa yang terlibat dalam bidang reka bentuk dan teknologi ni? Kita tengok satu persatu. Okey, kerjaya yang pertama iaitu arkitek. Okey, apa arkitek? Tugas dia merancang reka bentuk dan juga pelan pembangunan.
Ini mungkin produk yang melibatkan produk-produk yang digunakan semasa pembinaan rumah. Okey, ataupun sistem-sistem yang digunakan dalam rumah tersebut. Kemudian ada juga kerjaya pereka bentuk automotif. Mereka bentuk badan kenderaan mengikut keselesaan pemandu. Kemudian ada kerjaya pereka bentuk kejuruteraan. Kejuruteraan ni mereka bentuk litar elektrik, mesin, bangunan dan juga jentera. Bagi pereka bentuk grafik pula, dia punya peranan dia mereka bentuk lukisan, logo dan juga iklan. Maknanya yang kita tengok dekat televisyen, dekat papan iklan tepi jalan raya ataupun kita tengok dekat kedai. Jadi yang itu melibatkan pereka bentuk grafik. Kemudian ada kerjaya yang melibatkan pereka bentuk fashion. Produk juga ya, kita keluarkan baju. Okey, mereka bentuk fashion pakaian manusia, haiwan dan juga permainan. Mereka bentuk alat muka dan perisian permainan komputer. Tengok dalam gambar ni. Okey, yang ni dia pakai untuk 3D punya view. Ni kita pakai spek lah, macam spek. Okey, kita boleh tengok sesuatu movie tu ataupun game kita umpama macam 3D. Kemudian pereka bentuk permainan. Jadi ini melibatkan pereka bentuk permainan. Seterusnya, pereka bentuk persembahan makanan. Ini melibatkan persembahan kek dan roti. Cara kita nak hias kek dan roti. Kita nak mempelbagaikan rasa dia, rupa dia, saiz dia. Okay? Ini melibatkan pereka bentuk persembahan makanan. Kemudian pereka bentuk industri. Mereka bentuk peralatan dan juga sistem. Jadi industri ni dia akan tengok apa yang dia boleh ubah daripada produk-produk yang dah sedia ada ataupun sistem yang menjadi supaya lebih baik daripada sistem yang sedia ada. Kemudian ada pereka bentuk pengajaran. Yang ini mereka bentuk langkah pengajaran. Maknanya dalam bidang pengajaran pun ada. Maknanya untuk individu yang berumur kanak-kanak, peringkat remaja, dia ada cara-cara dia anak-anak mereka bentuk pengajaran. Kemudian ada pereka bentuk hiasan dalaman. Apa itu pereka bentuk hiasan dalaman? Dia mereka bentuk hiasan dalam bangunan dan juga bilik. Melibatkan susun atur perabot, pemilihan warna, pemilihan material, bahan, hiasan. Okey. Kemudian kita ada pereka bentuk lampu. Pereka bentuk lampu ni ialah mereka bentuk lampu dan juga cara pemasangan dia. Okey, lampu, kita tengok lampu ni kan unik, berbeza daripada yang lain. Kemudian ada pereka bentuk produk. Mereka bentuk peralatan untuk kegunaan awam. Produk banyak, tak semestinya produk kecil-kecil, yang di luar sana pun sama ya. Ada pereka bentuk produk. Okey. Kemudian ada pereka bentuk perkhidmatan. Menyediakan perkhidmatan yang boleh diberi kepada orang ramai. Contoh Grab Food, Food Panda, Courier, Pos Laju. Itu semua pereka bentuk perkhidmatan. Maknanya kalau yang ni direka, kalau nak melakukan perkhidmatan Grab Food, makanan, mestilah makanan tu kita nak jaga kualiti dia, suhu dia tidak turun, sentiasa panas. Jadi dia akan direka satu kontena ataupun beg untuk tempat penyimpanan makanan. Bagi seni bina landscape pula, pereka bentuk ni tugas dia adalah untuk mereka bentuk hiasan. Okey, susun atur taman, dia nak trim pokok ikut bentuk yang menarik, dia letakkan warna-warna yang menarik. Jadi yang itu melibatkan seni bina landscape. Okey, dah habis untuk kita punya subtopik yang terakhir, iaitu 1.2.4. Jadi kelas pembelajaran kita hari ini setakat ini sahaja. Cikgu ada satu tugasan ataupun aktiviti yang hendak kamu siapkan dalam masa yang ada lagi ni. Sementara masa belum habis, cikgu nak kamu siapkan tugas ni. Okey, untuk masa yang ada ni, cikgu nak kamu semua siapkan tugasan yang cikgu berikan ini. Okey, tugasan yang pertama untuk subtopik 1.2.2 kan carta di bawah. Yang ini untuk peranan reka bentuk. Ada 3 kelompok, individu, masyarakat, pengeluar dan juga negara. Jadi kamu isi sahaja, paling kurang kena ada 5 lah untuk setiap kelompok tu. Kemudian untuk
subtopik 1.2.3 etika dalam reka bentuk, cikgu nak kamu huraikan. Okey, ada huraian dia dalam petak yang disediakan. Untuk subtopik 1.2.4 kerjaya dalam bidang reka bentuk dan teknologi, cikgu dah senaraikan tugas-tugas AM. Okey, jadi kamu hanya perlu kena pasti tugas AM tersebut untuk kerjaya apa. Jadi jawapannya boleh tulis dalam anak panah yang kosong ni. Okey, untuk penghantaran tugasan, cikgu sediakan dua cara. Yang pertama, kamu boleh muat naik dekat Google Classroom. Ini link dia. Nanti link ni cikgu akan forwardkan juga dekat WhatsApp masing-masing. WhatsApp kelas. Ada satu cara lagi, jika kamu ada kekangan tak boleh nak akses Google Classroom ni, kamu boleh hantar jawapan tadi, ambil gambar dan hantar ke WhatsApp cikgu. Okey, nanti cikgu cek dan jika ada apa, kamu boleh hubungi cikgu lah jika ada yang tak faham berkenaan dengan mana-mana subtopik. Okey, yang terakhir sebelum cikgu akhiri pembelajaran kita pada hari ini, kesimpulan dia. Apa yang kamu faham daripada topik pada hari ini? Kita ada 3 subtopik kan. Subtopik yang pertama iaitu peranan reka bentuk ni. Peranan reka bentuk dia mestilah memberi manfaat kepada pengguna. Maknanya bila ada manfaat kepada pengguna, dia dah ada peranan dia, dah memainkan peranan dia. Kita ada 3 kelompok iaitu peranan reka bentuk kepada individu, kepada masyarakat dan juga kepada pengeluar dan negara. Okey, peranan kepada individu tadi banyak, ada 5. Okey, memberi kebebasan memilih kepada pengguna. Bila dah ada pelbagai produk di pasaran, pengguna tu produk yang mana dia mampu dan juga perlu mengikut tugas ataupun aktiviti apa yang dia nak lakukan berdasarkan produk yang dicari. Kemudian ada juga peranan dia menggunakan sumber alam secara terhad dan bijak. Jadi mendidik juga pengguna menjadi lebih kreatif dan juga bersyukur kerana kehidupan kita ni semakin dipermudahkan. Maknanya ada pereka bentuk yang dah reka sesuatu produk untuk memudahkan kerja kita di rumah. Jadi kita bersyukurlah. Kemudian peranan reka bentuk kepada masyarakat, melindungi dan memelihara etika sosial, melahirkan nilai-nilai estetika yang lebih ringan, yang lebih mudah dibawa, lebih cantik. Itu maknanya nilai-nilai estetika lah. Membentuk masyarakat yang bertamadun dan juga berdaya maju. Kemudian kepada kelompok pengeluar dan negara, mengeluarkan produk berjenama negara, melindungi hak cipta dan macam-macam lagi. Untuk subtopik etika dalam reka bentuk, ada 5 etika iaitu jujur, keaslian, mesra alam, bermanfaat dan juga selamat digunakan. Jadi pereka bentuk ni dia mesti mengikut etika, garis panduan ataupun nilai murni yang kena ada supaya produk yang dihasilkan tu tidak memudaratkan diri dia dan juga pengguna. Okey, untuk subtopik yang terakhir iaitu kerjaya dalam bidang reka bentuk. Tadi cikgu tunjuk ada 6 peringkat kan, bermula daripada lakaran produk, penyediaan rancangan, kena pembuatan dan kawalan, pengangkutan dan seterusnya kepada penjualan tu. Jadi ke-6 peringkat ini dia melibatkan pelbagai pihak ataupun pelbagai bidang kerja. Jadi bidang apa yang terlibat dalam bidang yang berkait dengan reka bentuk dan teknologi ni? Kerjaya apa? Ada banyak tadi cikgu sebut, ada arkitek, pereka bentuk otomotif, kejuruteraan, pereka bentuk industri, seni bina landscape, pereka bentuk pengajaran dan macam-macam. Dan setiap kerjaya tu dia ada tugas-tugas dia. Maknanya yang melibatkan aktiviti mereka bentuk. Jadi kita seharusnya tahulah kerjaya apa yang melibatkan reka bentuk ni. Maknanya bila kita dah habis belajar nanti, kamu dah habis belajar nanti, jadi kamu pun boleh didedahkan dengan kerjaya-kerjaya yang melibatkan reka bentuk dan teknologi. Okey, itu saja untuk pembelajaran pada hari ini. Kalau ada apa-apa masalah berkenaan dengan topik ataupun dengan tugasan yang cikgu berikan, kamu boleh hubungi cikgu. Okey, bagi tahu apa masalah dan cikgu akan bantu kamu. Okey, sekian, terima kasih.